Tuan-puan sekalian, anggota wuduk juga adalah anggota yang terdedah kepada kotoran. Perasan tak? Itu yang hebat saya sebutkan. Sebenarnya Allah nak menyempurnakan nikmat ke atas kita apa? Allah menyempurnakan nikmat ke atas kita membawa maksud Allah membersihkan kita zahir dan batin ketika kita mengambil wuduk. Zahirnya, cuba perhatikan anggota badan kita yang mana yang selalu terdedah kepada kotoran, kotoran dosa dan kotoran zahir ni, kotoran. Dan saya tanya juga, anggota badan yang mana yang terdedah kepada bahaya, jangkitan penyakit. Semua anggota yang melibatkan wuduk. Betul atau tidak? Anggota apa? Tangan. Sebab itu kena sanitize tangan. Ke ada orang nak masuk dalam kita ni sanitize habis muka, kaki. Tak, tangan je sanitize. Lagi apa lagi? Anggota wuduk. Bahagian muka. Ni penyakit berjangkit daripada mata, penyakit berjangkit daripada hidung, penyakit berjangkit daripada mulut. Kan, daripada lidah. Kemudian apa? Telinga pun anggota wuduk, penyakit berjangkit daripada telinga. Kemudian apa lagi? Kaki. Penyakit kuku dan kaki semua tu kan. Kuku, kaki, mulut tu. Tuan-puan sekalian. Ada tak setakat ni? Oh, penyakit ni berjangkit melalui lutut? Tak ada. Ada tak penyakit berjangkit melalui pinggang? Oh, penyakit ni berjangkit melalui sekian-sekian. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya, kalau betul-betul orang Islam kita ni, mengambil wuduk ni, subhanallah, betul-betul ikut sunnah Nabi, memang sehat kita ni. Manusia, ini kajian saintis. Orang Islam sepatutnya adalah bangsa ataupun umat ataupun golongan manusia paling sehat di dunia. Bila saya tengok hasil kajian saintis berkenaan dengan wuduk, kesan wuduk pada kesihatan, kepada emosi, kepada mental, kepada tubuh badan. Semalam kita kongsi, pada tubuh badan kita ni ada KAB, iaitu apa? Kawasan aktif biologi. Dan ia melibatkan anggota-anggota wuduk. Bila dilalukan air tu bertindak balas dah tu di bawah lapisan-lapisan. Walaupun dia tak tembus, tapi dia dah ada dah tindak balas kimia tu di bawah lapisan kulit. Lepas tu digosok pula. Bayangkan, kita belajar tak di waktu-waktu sunat untuk mengambil wuduk tu banyak. Bukan sebelum tidur je, bukan nak solat saja. Wuduk ni boleh ambil sekerap yang boleh, tapi jangan membazir, air sikit. Selepas marah ke, sebelum marah ke, kan Nabi pun mengambil wuduk sebelum nak nak baca hadis Nabi, nak baca Al-Quran, sebelum nak makan. Adalah waktu-waktu banyak lagi. Lepas kita mengumpat, mengata, mengeji apa, ambil wuduk, sebab wuduk itu membersihkan. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau kata terapi rohani yang membuatkan hati kita ni resah gelisah, dosa kita. Kalau kita kata, sebab orang tu, hati saya tak tenang sebab dia. Saya ni, orang tu ganggu saya gini-gini. Tuan-puan sekalian, sekarang hati tu duduk di mana tuan-puan sekalian? Hati tu hahuna. Hati tu berada dalam diri kita ni, bukan duduk kat luar ni. Yang kalau hati duduk kat luar, orang pun mari ketuk-ketuk, orang mari letak benda busuk. Mungkin kita kata, oh hati aku tengah sakit sebab hati duduk kat luar ni. Tapi hati ada dalam dada kita tuan-puan sekalian. Hati ada dalam dada kita. Sebab itu kadang-kadang bila saya susah hati, saya sedih dengan apa orang buat, orang fitnah apa kan. Suami pun kata istighfar banyak-banyak. Saya kata istighfar, ya kadang-kadang kan kita kan hilang kawalan juga kan. Kita sedih sangat. Istighfar banyak-banyak. Saya kata, orang tu kan yang salah. Orang tu, kenapa orang tu buat macam ni? Dia kata, suami saya kata, kalau kita kuat, apa pun orang kata, kita tetap akan kuat. Kita tak boleh letak kekuatan dan kelemahan kita bersandarkan manusia. Kuatkan zikir, kuatkan hati dengan mengingati Allah. Kalau kita fikir dari sudut logik kan, kuatkan badan dengan makanan-makanan sehat, kuatkan badan tu dengan makan vitamin. Tapi memang hati ni kuat mesti dengan zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Firman Allah, hanya senya Allah berfirman, hanya senya dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Jiwa kamu akan kuat. Jiwa kamu akan lapang. Subhanallah. Bila kita sebut Allahu Akbar, contoh zikir tu kan, kita sebut, Ustaz boleh tak cari zikir yang Datuk Kazim tu? Last. Lepas kita nak berhenti dah. Subhanallah. Bila kita sebut zikir tu kan, kita tak tahu bagaimana Allah boleh menguatkan hati kita dan Allah hantar para malaikatnya untuk menolong kita. Cuma kita tak nampak. Tapi kalau kita zikir-zikir nampak malaikat berduyur, berbaris tu, mungkin kita akan rasa, pertolongan Allah dah datang. Tapi itu bagi orang beriman, alam ghaib. Kita tak nampak. Tapi Allah nak uji keimanan kita. Subhanallah, Allahu Akbar.
Tuan-puan dan mati Allah sekalian, bila kita mengambil wuduk, anggota zahir, anggota batin sedang dibersihkan Allah. Kalau kita perhatikan, kotoran kita pun kan, yang terdedah kepada kotoran, tangan, muka, ni semua ni. Orang lelaki kan telinga. Telinga, Masya Allah. Ustaz boleh tak? Saya ingat doa ni, saya nak matan hadis yang penuh. Sebab Nabi ada sebut siapa yang ada sekian-sekian. Telinga, lelaki kan tak pakai tudung, kita pakai tudung. Kaki, lelaki kan tak pakai stocking. Kalau kotoran zahir pun, kotoran debu-debu ni pun, anggota wuduk yang terdedah. Kalau kotoran najis dosa pun, dosa juga najis, najis dosa pun, anggota wuduk juga. Mata buat dosa, hidung buat dosa, cium itu ini buat, mulut buat dosa, lidah buat dosa, telinga dengar benda dosa, mata tengok benda yang berdosa kan. Kemudian kaki melangkah ke tempat dosa. Jaranglah lutut saya buat dosa, pinggang saya buat dosa, ketiak saya buat dosa. Tak, anggota-anggota wuduk yang terlibat dengan dosa. Anggota wuduk juga yang terlibat dengan penyakit berjangkit. Anggota wuduk juga yang terdedah kepada kotoran, debu semua ni. Sebab itu bila Allah sebut, sesungguhnya kami tidak mahu menyusahkanmu dengan berwuduk ni. Allah berfirman surah Al-Maidah ayat 6. Tetapi kami ingin menyempurnakan nikmat kami ke atasmu. Kalau kita faham hakikat wuduk ni tuan-puan sekalian, kita sangat mencintai sunat wuduk ni. Bukan sekadar untuk solat saja. Allah membersih menjaga kita. Sebab tu pakar saintis sebut kan, bila kita buat sungguh-sungguh istinsyak tu kan, masuk air dalam hidung. Mula kita basuh tangan kan. Masa basuh tangan, kita niatkanlah, ya Allah, jadikanlah tanganku ini menerima buku amal solehku. Bila basuh tangan kiri tu, kita pun macam doa lah dalam hati. Ya Allah, jangan jadikan tangan kiriku menerima buku amalan. Sebab siapa yang terima buku amalan tangan kanan, maka apa dia? Selamatlah. Siapa yang menerima buku amalan tangan kiri, na'udzubillah min zalik, bahayalah. Maksudnya teruklah tu nasib dia tu, malanglah nasib dia. Kemudian tuan-puan sekalian, Masya Allah, basuh kita pun kan, lepas basuh tangan buat apa tuan-puan sekalian? Lepas basuh tangan, sunat apa lagi? Sunat kita berkumur-kumur kan. Kumur-kumur tu jangan, kita kenalah gegel. Kita apa-apa? Gagal. Mestilah kita keluarkan. Masya Allah, masa tu kan kita niatlah supaya lidah kita ni jadi baik. Supaya lidah kita ni cakap benda elok-elok. Supaya masa kita buang air tu, seolahnya kita kata, kita buang juga dosa-dosa lidah kita ni. Masya Allah, kita buang. Tuan-puan sekalian, celah-celah gigi banyak sangat bakteria, kotoran-kotoran. Kan, subhanallah, sepatutnya lagi-lagi kalau kita bersugi, itu sunnah Nabi yang Nabi tak tinggalkan. Sugi dulu. Masya Allah. Sebab sugi ni kita cerita semula. Lepas tu istinsyak. Caranya adalah, tangan kanan masukkan air. Tangan kiri untuk keluarkan air. Itu kaedahnya. Kalau tangan kanan ni, tangan kanan juga masukkan air, lepas tu tangan kanan juga keluarkan air, apa akan jadi? Kotoran yang kita keluar tu, dia kena balik ke atas ni. Dia kena balik, tuan-puan sekalian, dia kena. Sebab, ini boleh tengok dalam YouTube lah, bagaimana hembusan daripada hidung ni, dia punya mencapah tu, bakteria mencapah tu memang luas. Jadi kita ambil kan, tangan kiri ni, jangan tangan sama. Ini, lepas tu, kena dah sini. Lepas tu tak ada air pula. Masuk balik kotoran tu, hirup balik. Jadi, bayangkan buat 3 kali. Banyak sangat. Siapa yang buat, dah ramai dah kata Ustaz, saya buat istiqamah setiap kali waktu solat, ambil wuduk dengan masuk betul-betul dan keluar betul-betul. Masalah resdung, macam-macam masalah kesihatan yang berkaitan dengan hidung tu selamat. Maksudnya makin sihat, makin pulih. Sama ni buat rawatan tu, buat rawatan ni macam-macam lah tuan-puan sekalian. Kan sebab resdung boleh jadi migraine apalah. Lepas tu basuh muka kan, gosok. Masa basuh muka itu niatlah, ya Allah, jadikanlah wajahku bercahaya di masyarakat kelak, ya Allah. Kan, dosa melibatkan muka ni dosa apa ni? Kadang muka ni lah sebabkan kita jadi riak, takabur, ujub, lepas tu nak macam-macam lah dosa wajah ni. Lepas tu mata ni ada dekat wajah, tengok macam-macam ni tuan-puan sekalian. Kan, masa basuh tu dengan niat lah macam tu. Lepas tu basuh tangan, gosok, subhanallah. Ini pun kan tempat, kalau lelaki dia pakai baju lengan pendek, memang terdedah ni. Pada kotoran, pada bahaya, basuh betul-betul kan.
ambil basuh, subhanallah. Saya tak pergi lagi kepada sunat-sunat wuduk yang lebih detail ataupun perkara membatalkan wuduk. Jadi panjang juga ni. Lepas tu basuh. Masa ni doa, ya Allah, jadikanlah tanganku buat perkara-perkara yang baik dan sebagainya, ya Allah. Tangan kiri ada mewakili perkara-perkara buruk. Bila basuh kepala ada doa, Allahumma fakini fid din wa alim ta'wil wa alim Allahumma fakini fid din wa alimna ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyata lil muttaqin wal udwana 'alal zalimin. Tak apa, doa je saja. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman agama masa basuh kepala. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman tentang agamamu, ya Allah. Ataupun ya Allah, maksudnya berikanlah aku ilmu yang bermanfaat pun boleh juga. Sebab kepala ni sebagai lambang tempat letaknya ilmu, supaya kita berfikir dengan baik dan sebagainya. Bila basuh kaki kanan, basuh telinga pun sama, ya Allah. Maksudnya niatlah supaya Allah ampunkan dosa kita, dosa pendengaran, ya Allah. Biarlah telinga ni dengar yang baik-baik je. Kan, ya Allah, tutuplah perkara-perkara yang pendengaran-pendengaran yang buruk, apa semua kita tak nak ni. Kemudian bila basuh kaki, ya Allah, sedih tuan-tuan sekalian. Dalam kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin, fi suluki maslakil muttaqin, iaitu Hidayatus Salikin, petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin, bagi jalan orang yang bertakwa. Ada satu kitab yang masyhur. Memang ramai orang baca. Saya pun baca kitab tu. Memang ada doa yang disusun oleh ulama untuk setiap kali mengambil wuduk. Setiap anggota wuduk ada doa-doa dia yang disusun oleh ulama, sangat indah. Ia bukan daripada hadis Nabi, daripada ulama. Tapi kalau siapa yang boleh baca, kalau tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu, memang kita akan jadi ambil wuduk tu dengan khusyuk, dengan tenang. Biar air tu air yang perlahan saja, takut membazir, kan tuan-tuan sekalian. Ambil wuduk tu dengan tenang. Lepas ambil wuduk, kita akan dapat kekuatan rohani, kita akan dapat kesihatan tubuh badan, fizikal. Dari segi banyaklah benda, syaitan tak dekat. Dan tuan-puan sekalian, kita tahu kisah Sayyidina Bilal, kan? Rasulullah ketika balik daripada Isra' Mi'raj tu, Rasulullah balik, kan? Antaranya Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar derapan telapak kakimu berada di syurga." Tak mati lagi Bilal ni, dah dengar dah tapak kaki dekat syurga. So tanya, apakah amalanmu? Ya Rasul, aku tak ada amalan apa. Tapi antara amalan Bilal, Sayyidina Bilal, adalah dia berkekalan dalam wuduk dan menunaikan solat sunat wuduk. Dia berkekalan dalam wuduk, batal wuduk. Saya nak tanya sahabat-sahabat, ada tak di kalangan kita yang saya nak baca tu. Ada tak di kalangan kita yang pernah satu hari seumur hidup dia berkekalan wuduk? Maksud saya, daripada start bangun tidur sampai tidur balik, wuduk sepanjang masa. Batal je, ambil wuduk. Kentut je, ambil wuduk. Sentuh dengan suami, ambil wuduk. Kalau siapa tak pernah, buat sekali. Seumur hidup buat satu hari. Cubalah. Hari ni mungkin dah batal tadi tu. Masya Allah. Cuba buat hari ni. Subhanallah. Sudah tentu kita akan merasakan kesan yang sangat luar biasa. Kita akan jadi lebih tenang. Syaitan tak nak ganggu. Kita lebih kuat. Kita rasa macam lapang. Nak buat dosa, nak riba, nak mengadu domba. Kita nak baca benda-benda yang tak elok pun. Hati tu macam, subhanallah, tuan-puan sekalian, cubalah. Kesan dia sangat luar biasa. Itu baru sehari. Bayangkan kalau kita buat sepanjang hidup kita. Sayyidina Bilal itu amalannya berkekalan dalam wuduk. Dan itu antara amalan para sahabat Nabi lah. Masya Allah, sentiasa. Sebab wuduk itu adalah perisai daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Okey, bila basuh kaki, tuan-puan sekalian, basuh kaki kanan. Ya Allah, jadikanlah kaki iku ini tetap teguh, ya Allah, berdiri di atas titian sirat. Bila basuh kaki kiri, dan langkahkanlah kakiku ini ke syurgamu, ya Allah. Bila nak basuh kaki kiri sambil gosok-gosok tu, kan, ya Allah, janganlah jadikan kakiku ini melangkah ke neraka-Mu, ya Allah. Jangan gelincirkan aku ketika meniti titian sirat. Sebab itu orang yang sambil-sambil baca, sambil-sambil lintahkan dalam hati ni, masa basuh ni, tuan-puan sekalian, menangis, boleh menangis kita ketika ambil wuduk. Menangis ni, bila basuh, gosok kaki kanan, ya Allah, langkahkanlah ke syurga-Mu, ya Allah. Sebab itu Nabi kata, kamu akan dibangkitkan dengan kesan cahaya wuduk. Dan Nabi kata, lebihkanlah, maksudnya sempurnakanlah. Ambil wuduk tu biar betul-betul, Nabi kata. Sebab kamu akan dibangkitkan dengan bekas-bekas wuduk kamu. Dengan bekas wuduk apa? Setiap anggota wuduk tu akan keluarkan cahaya. Itu hadis sahih yang kita bacakan semalam. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dengan bekas-bekas cahaya wuduk. Bercahaya ni. Subhanallah.